ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يتصف بصفات الكمال وينعت بنعوت الجمال ويعرف ما كان وما يكون وما هو الكائن في الحال والمآل. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وعشرته وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوه على أيديهم نجوا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا 3 أيام، يوم مضى لا يبقى عنك شيء، ويوم لا تدري هل تدركه، ويوم أنت فيه فاغتنم. وقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا مال لمن لا مال له، ودار لمن لا دار له، وعليها يجمع من لا عقل له. وما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أقبلت الدنيا مدبرة، أقبلت الآخرة مقبلة، وكل واحدة منهما بنين، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت لأن أكون تاجرا، ما أمرت أن أجمع مالا أو أكون من التاجرين، ولكن أمرت أن أسبح بحمد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من أراد عزا بلا عشيرة أو غنى بلا مال أو رفعة بين أخوان وهيبة عند السلطان فليخرج من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق علي بن Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tidak pernah berbicara dengan kita hamba-Nya yang tidak mampu untuk langsung mendengar bicara darinya.
Malah kalau seandainya Allah Ta'ala berfirman dengan hanya satu firman untuk disampaikan mesejnya kepada hamba yang namanya manusia seperti kita ini, maka tidak ada sisa lagi atas dunia ini daripada manusia, melainkan semuanya menjadi abu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'a min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu kami turunkan di atas gunung ganang, nescaya gunung ganang itu akan menjadi hancur lebur kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita untuk mampu mendengar firman Allah, sama ada firman-firman yang menceritakan tentang kehebatannya, firman-firman yang menceritakan tentang hukum hakamnya, firman-firman yang menceritakan tentang tegah larangnya, maka tidak akan mampu untuk kita terima secara langsung firman itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyampaikan isyaratnya kepada kita manusia seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya telah utuskan anbiya alaihi wassalatu wassalam menjadi perantaraan di antara Allah yang maha hebat itu dengan kita yang amat kerdil ini, antara Allah yang maha tinggi itu dengan kita yang sangat hina ini, dengan Allah yang maha agung itu dengan kita yang amat kecil ini. Maka di tengah-tengahnya Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya hantar anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk jadi juru bicara perantaraan antara kita dengan Rabbul Jalal. Bagaimanapun bila mana anbiya alaihi wassalatu wassalam telah pergi, syariat telah disempurnakan, hukum telah ditetapkan, Quran dan kitab telah disempurnakan, Allah Ta'ala juga sebenarnya terus berbicara dengan kita. Allah Ta'ala terus memberikan peringatan lagi dan lagi kepada kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan datangkan kepada mereka, rasakan kepada mereka azab-azab dan dugaan-dugaan yang kecil sebelum azab dan dugaan yang besar, iaitu di akhirat nanti, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berlaku atas muka bumi ini, daripada kesusahan, daripada petaka, daripada bala, sebenarnya itu adalah bicara dan isyarat yang tidak bersuara daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita faham dan mengerti apa yang Allah mahu daripada kita. Falamma asafuna intaqamna minhum wa aghraqnahum ajma'in. Bila mana mereka menderhakai kami, mereka menjadikan kami murka kepada mereka, kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Thumma ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kemudian kami jadikan mereka itu sebagai kesan peninggalan dan contoh untuk orang yang lain supaya mereka berfikir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah mahu daripada kita. Ini yang Allah mahu kita gunakan fikiran kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Atas muka bumi ini terdapat tanda-tanda, isyarat-isyarat yang dibicarakan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita bina yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lihat betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala itu, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala itu. Maka yang kita lihat di hadapan kita ini adalah bicara yang tidak ada suara, yang menceritakan tentang kehebatan Allah, bicara yang tidak ada suara, yang menceritakan tentang keagungan Allah, bicara yang tidak ada suara, kadang-kadang menterjemahkan kepada kita kemurkaan Allah pada ketika itu, bicara yang tidak ada suara, yang juga menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Ta'ala letakkan manusia itu di dalam agama, itu bicara dari Allah yang aku sayang pada mereka. Bila Allah Ta'ala letakkan manusia itu dalam bencana, itu bicara dari Allah yang Allah murka dan beri peringatan pada mereka. Kerana itu kita kena perhatikan diri kita dalam keadaan manakah kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena perhatikan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri tidakkah kamu perhatikan? Kita kena perhati diri kita pada ketika ini, saat ini, di mana Allah Ta'ala letak kita. Seandainya kita diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam agama, innallaha qassama bainakum arzaqakum kama qassama bainakum akhlaqakum wallahu yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhib wa innallaha la yu'ti ad-dina illa liman ahab faman a'tahu Allahu dina faqad ahab. Allah Ta'ala agihkan rezeki kamu, mukminan kana atau kafira, sama ada beriman dengan Allah atau kufur dengan Allah, namun setiap orang dapat bahagiannya daripada rezekinya.
Tetapi Allah Ta'ala tidak akan bagikan agama melainkan kepada orang yang dikasihinya. Barang siapa yang Allah beri kepadanya agama, maka sesungguhnya Allah sayang padanya. Kalau Allah sayang pada satu-satu kaum itu, Allah akan berikan agama padanya. Kalau Allah Ta'ala mahukan kaum itu selamat dan berjaya, sunnatullah, Allah akan hantarkan anbiya alaihissalatu wassalam kepada mereka. Dan kalau Allah Ta'ala mahu kaum itu berjaya, dan rahmat dan kasih sayangnya, walaupun anbiya sudah tidak ada, walaupun nabi-nabi telah tidak ada, Allah tetap akan berikan agama kepada mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala tidak akan mengazab kamu sedangkan engkau berada di kalangan mereka. Janji Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk umat baginda, Allah Ta'ala tidak akan turunkan azabnya selama mana baginda ada di tengah-tengah umatnya. Maka yang dapat janji itu barangkali kita akan kata hanyalah sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kerana apa? Kerana baginda ada bersama mereka. Tetapi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh ayat ini, maka Allahu mu'azzibahum, maka Allahu yu'azzibahum wa anta fihim. Sedangkan kamu berada di kalangan mereka. Kamu berada bukan bersama mereka, di dalam mereka. Fi bermakna di dalam. Ma'a bersama. Allah tak kata kamu bersama mereka, tetapi kamu di dalam mereka. Allah tidak akan azab mereka selama mana kamu berada di dalam mereka. Kalau bersama mereka, tab'an, wafat saja Nabi, janji ini sudah tidak ada untuk umat. Tetapi oleh kerana Allah kata, wa anta fihim, sedangkan kamu berada di dalam mereka, maka Allah tidak akan azab umat yang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mereka. Mana dia Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam umat, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasul di dalam mereka ialah cinta mereka berada dalam hati. Rasulullah berada dalam hati mereka. Rasulullah berada dalam cinta mereka. Selama mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam hati mereka, selama Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam kecintaan mereka, janji Rabbul Jalal, Allah Taala tidak akan turunkan azab di kalangan mereka. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Taala tidak akan azab mereka selama mereka itu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun daripada apa? Mohon ampun daripada kesalahan dan dosa-dosa. Dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Dosa yang paling besar ialah mohon ampun daripada Allah Ta'ala daripada kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan. Buktinya zalim adalah dosa yang paling besar ialah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah merupakan zalim yang sangat besar. Maka zalim yang paling besar yang sedang dianuti oleh umat pada hari ini ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat kena istighfar dan taubat kembali kepada Allah dari kezaliman yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada taubat dan kembali kepada Allah, bila Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kita, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, maka Allah janji Allah tidak akan mengazab mana-mana umat. Allah janji, ma yaf'alullahu bi'azabikum. Allah nak buat apa mengazab kamu? Tidak ada untungnya bagi Allah mengazab manusia itu. Tidak ada ruginya bagi Allah taat manusia itu. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Untuk apa Allah azab kamu? Tak menguntungkan Allah, tak berhajat Allah pada azab itu. Maka ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Seandainya kamu bersyukur dan beriman, maka keazaban itu tidak akan turun. Turunnya azab itu kerana tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya azab itu kerana tidak ada iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyelesaian kepada semua masalah umat ialah halul wahid. Semua perkara yang berlaku adalah masyakil. Semua perkara yang berlaku adalah ahwal. Ahwal, masyakil. Semua ini adalah merupakan plural kepada hal, keadaan dan juga peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah. Ahwal dan masyakil. Penyelesaiannya adalah satu. Halul wahid. Penyelesaiannya hanya satu kepada semua ahwal-ahwal, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah penyelesai segala masalah. Datang pada agama penyelesai segala masalah.
Allah tundukkan semua unsur alam bila mana ada agama di dalam diri satu orang itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah. Adam AS khalifah. Tapi Adam AS tidak ada sebuah negeri pun. Adam AS khalifah di muka bumi. Tapi Adam AS tidak ada sebuah negeri pun. Ibrahim AS khalifah. Tapi Ibrahim AS tak ada sebuah negeri pun. Isa AS khalifah. Tidak ada sebuah negeri pun. Ayub AS khalifah. Tidak ada sebuah negeri pun. Muhammad SAW juga khalifah. Walaupun Allah berikan pusat pemerintahan di Madinah, tetapi saudara-saudara yang terdahulu sehingga Adam AS, kecuali Sulaiman AS, kecuali Yusuf AS, kecuali Daud AS, selain daripada mereka itu tidak punya sebarang kerajaan, tetapi semua mereka khalifah. Kerana hakikat sebenar khalifah ialah mereka yang taat kepada Allah Ta'ala dari hujung kepalanya sehingga ke hujung kakinya. 24 jam. Inilah khalifah Allah Ta'ala yang sebenarnya. Yang berjaya memerintah dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang berjaya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dalam hati sanubarinya 24 jam. Dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala ikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada unsur dan sifat khalifah ini, Allah akan tundukkan kepadanya keseluruhan unsur-unsur alam yang ada. Allah akan tundukkan baginya api. Allah tundukkan baginya air. Allah tundukkan baginya angin. Allah tundukkan baginya udara. Umar radhiyallahu ta'ala anhu khutbah di atas mimbar hari Jumaat. Pasukan mujahidinnya dihantar sebelah sempadan Rusia. 1,200 batu daripadanya. Ya Sariyah Jabala. Ya Sariyah Jabala. Tak ada satelit, tak ada handphone, tak ada internet, tak ada YouTube, tak ada apa. Tapi suara Umar sampai 1,200 batu di sana. Melalui angin yang Allah tundukkan untuk Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum bawa 12,000 orang tenteranya sampai ke Parsi. Di sana lautan, di seberang sana istana Raja Parsi. Kami dah tengoknya mata kepala kami sendiri tempat di mana beliau lalu pada ketika itu 1,400 tahun yang lalu. Di sana lautan dan di seberang sana istana Raja Parsi. Maka dia beritahu kepada tentera-tenteranya, Bismillah wastahimu. Sebutlah nama Allah dan redahlah sungai lautan ini. 12,000 orang, tapak kaki unta pun tidak basah. Allah tundukkan air untuk khalifahnya. Begitu juga di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lava keluar daripada bukit, keluar di luar kota Madinah. 7 hasta tingginya, 400 hasta lebarnya. Bergerak laju menuju Madinah sehingga sampai ke satu tempat yang bernama Harrah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah ikut jalan highway baru, tuan-tuan akan nampak kawasan batu-batu hitam terbakar. Itulah tempatnya yang lava itu sampai bersama gulungan api menuju ke kota Madinah. Semua orang berada dalam ketakutan, berhimpun dalam Masjid Nabawi. Umar radhiyallahu ta'ala kata, wahai Tamim Dari, pergi kamu halau api itu kembali ke lubangnya. Aku, kata Tamim Dari, ya engkau. Aku ya Amirul Mukminin, ya engkau. Bawa kain sehelai. Wahai api, engkau hamba Allah, aku pun hamba Allah. Ini perintah daripada Amirul Mukminin. Kembali kamu ke lubang kamu. Dengan kain sehelai, semuanya kembali masuk ke lubangnya dan tak keluar sehingga hari ini. Allah tundukkan api baginya. Sungai Nil tidak mengalir. Airnya kering, tidak mahu mengalir. Umar radhiyallahu ta'ala tulis satu surat kecil. Jika engkau mengalir dengan kehendakmu, suka hati kamu. Tapi jika engkau mengalir dengan kehendak Allah, mengalirlah engkau. Dalam masa tak sampai 24 jam, 17 hasta airnya naik dan tak surut hingga hari ini. Allah tundukkan air, tundukkan api, tundukkan angin. Dan bila mana Nabi SAW pada hayatnya, baginda suka naik ke atas Uhud. Uhud, yuhibbuna wa nahnu nuhibbu Uhud. Kami cinta kepada Uhud, Uhud cinta kepada kami. Baginda naik ke puncak Uhud berkala-kala. Setelah baginda wafat, Abu Bakar naik ke puncak Uhud berkala-kala. Setelah Abu Bakar wafat, Umar naik ke puncak Uhud berkala-kala. Satu ketika berada di atas gunung Uhud telah bergoncang, gempa bumi telah berlaku. Umar radhiyallahu ta'ala pijak bukit Uhud. Katanya, ala tastahyi, kamu tidak malukah yang berdiri di atas kamu ini adalah kekasih, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah kepada khalifah Rasulullah. Uskuti, diamlah kamu. Diam dia sehingga ke hari ini tidak bergerak lagi.
taat dan tunduk kepada orang-orang yang ada sifat khalifatullah dalam dirinya. Iaitu bila mana taat kepada Allah 24 jam dari hujung kepala sehingga ke hujung kaki. Inilah hakikat sebenar khalifatullah atas muka bumi ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham harga diri kita. Kita kena faham nilai kita. Kita sangat berharga. Kita sangat bernilai. Justru kita kena letak harga dan nilai yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu pada tempatnya sebenar. Apa yang kita kena buat ialah kena letakkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Wa anta fihim, hanya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hati kita. Cinta yang sejati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakin yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang ada dalam hati kita. Bila ini ada dalam hati kita, maka inilah sifat-sifat khalifatullah yang kena ada atas muka bumi ini, yang Allah Ta'ala jadikan semua makhluk yang lain musakhar padanya. Allah Ta'ala tidak perlukan apa-apa, Allah Ta'ala tak berhajatkan apa-apa, dan Allah Ta'ala tak perlukan sebarang perantaraan untuk tundukkan makhluk kepada makhluk yang lain. Tetapi bila Allah tidak ada dalam hati, bila cinta kepada Rasulullah SAW hanya pura-pura dalam hati, yang baginda kadang-kadang gunakan kalimah ini, ya ma'syara man yu'minu bilisanih walam yu'minu biqalbih, wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya tapi belum beriman dengan hatinya. Baginda pernah gunakan perkataan ini, orang yang beriman dengan mulutnya tapi belum beriman dengan hatinya. Maka orang yang beriman dengan mulut dan beriman dengan hatinya, orang yang ada Allah di dalam hatinya, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya, ke mana dia pergi, dia adalah khalifah Allah Ta'ala di muka bumi. Dan untuk hidup sebagai khalifah, man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari wa huwa khalifatullahi wa khalifatu rasulillahi wa khalifatu kitabillahi fil ardh. Orang yang bangun buat kerja amru bil ma'ruf, buat kerja nahyu 'anil munkar, dia adalah khalifah Allah, khalifah Rasulullah, khalifah kitabullah di atas muka bumi. Maka buat kerja agama Allah Ta'ala bukan kerja kecil, kerja khalifah. Walaupun dia tidak ada walau sekibis negeri, tetapi dia buat kerja amrul ma'ruf, nahyu 'anil munkar, dia buat kerja khalifah, dan dia menjadi khalifah atas muka bumi dengan sifat-sifat yang nak dibawa dalam hatinya, iaitu cinta yang sejati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan takaza ini untuk kita. Takaza ini untuk diteruskan, baginda telah tinggalkan untuk kita. Dan kita diberikan takaza ini untuk kemuliaan kita. Bukan diberikan takaza ini pada kita kerana perlunya agama pada kita. Wallah, kalla wa hasya. Agama sama sekali tak berhajat pada kita. Tetapi takaza ini diberikan pada kita kenapa? Semata-mata untuk muliakan kita. Kalau kita ambil sambut takaza ini, kita ambil jalan kemuliaan. Kita ambil takaza ini, masukkan diri kita dalam takaza ini, kita masukkan diri kita dalam kemuliaan. Kita berpaling daripada takaza yang telah dibentangkan pada kita ini, yang telah diwariskan oleh Nabi SAW, kita merugikan diri, bukan agama yang rugi. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mahu, Allah hapuskan kamu semua, Allah bawa kaum yang baru, Allah bawa umat yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu bukan sukar bagi Allah Ta'ala. Untuk Allah sukar, dahulunya Allah jadikan penghuni bumi ini, penduduknya, daripada kalangan hais. Allah hapuskan hais. Allah datangkan makhluk yang kemudian lepas padanya hain. Allah hapuskan hain. Allah datangkan umat yang kemudian daripadanya menguasai bumi. Allah ganti dengan jin. Kemudian Allah gantikan jin itu pula. Allah letak ins. Kita ini ins. Dan Allah juga berkuasa. Ins yang berbagai-bagai kabilah. Ins yang berbagai-bagai puak, ins yang berbagai-bagai kaum, ins yang berbagai-bagai keturunan. Allah boleh ambil kabilah yang lain, letak di tempat lain, angkat di tempat lain, jatuh di tempat lain. Agama bermula di Mekah, orang Mekah tak terima. Disambut oleh orang Madinah. Orang Madinah ada sifat bergerak. Sebab itu Allah bagi tahu, li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlatas syita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy
Mereka itu merantau di musim sejuk, pergi ke Yaman, musim panas, pergi ke Syam. Sifat yang ada pada orang Quraisy ialah suka merantau. Salah satu hikmah Allah ialah Allah akan cetus dan bangunkan agama dalam kaum yang ada perangai suka merantau. Allah bangkitkan Nabi SAW di tengah-tengah kaum Quraisy yang ada perangai merantau. Tetapi walaupun mereka ada perangai merantau, mereka tak mahu ambil agama untuk dia bawa merantau. Allah bagi agama itu pada orang Madinah yang mana mereka merantau dari Madinah datang ke Mekah dan mereka sedia untuk sambut takazah. Maka Allah letakkan baginda di Madinah. Kemudian setelah baginda berada di Madinah, begitu juga Sayyidina Umar, Osman, Ali, dan Abu Bakar, Osman dan Ali di Madinah. Akhirnya orang Madinah jam. Mereka menetap di Madinah. Kabilah-kabilah dari luar datang. Orang di seluruh dunia datang belajar dengan mereka. Mereka tidak keluar dan bergerak lagi. Yang bergerak orang di Syria pada ketika itu. Allah letakkan Islam berpusat di Syria pula. Di zaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Orang Syria bergerak. Di zaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempunyai 10,000 kapal armada laut. Dan di zaman beliaulah Islam sampai ke Nusantara ini. Seluruh dunia dihantar kabilah-kabilah, kapal-kapal, rombongan-rombongan. Ke seluruh dunia mereka bergerak. Tetapi bila mereka perlahan daripada pergerakan yang bergerak orang Iraq, Allah Ta'ala gunakan pula orang Iraq untuk pergi ke seluruh dunia. Allah pusatkan Islam di Iraq. Bila orang Iraq berdiam diri, orang-orang di Bukhara, di Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, mereka bergerak di bawah naungan Kesultanan Seljuk. Allah pindahkan pusat Islam ke sana. Orang Iraq pula tidur. Orang di sana pula bergerak. Islam tumbuh dan bangun di sana. Tetapi bila orang sana dimomokkan dengan datangnya ramai orang pada mereka, mereka tidak mahu bergerak. Yang bergerak adalah orang-orang Mesir. Maka Allah pindahkan pusat Islam ke Mesir. Orang Mesir pula yang bergerak. Tetapi Mesir pula akhirnya diam. Mereka tak mahu bergerak bila semua orang datang kepada mereka. Yang bergerak adalah orang Andalus. Allah pindahkan Islam kepada Andalus. Bila Allah pindahkan kepada Andalus, akhirnya Andalus hidup dengan mewah. Mereka diam, tak mahu bergerak. Yang bergerak orang Turki. Allah pindahkan Islam kepada Turki, Daulah Osmaniyah. Akhirnya Daulah Osmaniyah juga diam. Mereka tidak mahu bergerak. Mereka mewah dengan segala kemewahan yang mencurah ke negeri mereka. Mereka tak mahu bergerak. Allah pindahkan kepada orang India yang suka bergerak pada ketika itu. Untuk mudah tuan-tuan faham. Tuan-tuan pergi ke seluruh dunia, tuan-tuan akan lihat di mana saja ada masjid Turki. Tanda dan bukti mereka itu bergerak dahulunya. Kemudian tuan-tuan pergi ke seluruh dunia. Hatta di Sarawak, di Kuching ni, tuan-tuan jumpa masjid India. Bukti yang mereka itu bergerak. Bila mereka bergerak, Allah bangkitkan usaha agama daripada mereka. Kan itu Allah bangkitkan usaha agama mutakhirin ini daripada mereka. Sebab mereka adalah kaum yang suka bergerak. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan juga suka bergerak, insya-Allah tidak mustahil satu hari nanti Islam akan menjadi pusatnya di sini. Tapi sebelum itu kita dulu kena bergerak. Bila kita bergerak, insya-Allah Allah akan jadikan Islam berpusat di tempat orang yang suka bergerak. Jadi Allah suka bergerak dan manusia ini diciptakan Allah dari tanah. Allah ciptakan manusia dari tanah. Maka sifat perangai tanah itu kekal padanya. Iaitu, jika mereka tidak diusahakan, jika mereka tidak digerakkan, maka tanah itu jadilah seperti ini. Oh, gelap, tak nampak. Limau ada, kalajengking ada, lipan ada, gajah ada, barangkali. Sebab tidak diusahakan. Tetapi bila tanah diusahakan, jadi yang ini. Ada masjid, ada musalla, ada ijtima', ada majma', ada zikrullah dan segala amalan yang baik ada bila mana usaha dibuat atasnya. Maka manusia jika tidak diusahakan atasnya dengan amalan-amalan yang punya roh, dia akan jadi rosak. Sebagaimana sifat bumi, jika tak diusahakan atasnya, dia rosak. Manusia jika tak diusahakan atasnya, dia rosak. Tapi usaha apa yang dibuat? Kalau dunia itu diusahakan atas kebenaran, bukan diusahakan atas roh, juga dia akan jadi pecah. Buat bangunan tinggi-tinggi, dia berebut atas bangunan itu. Buat ladang luas-luas, dia berebut atas ladang itu. Sebab ini semua usaha atas fizikal. Buat rumah cantik-cantik, dia berebut dengan rumah itu. Buat bangunan indah-indah, dia berebut dengan bangunan itu. Buat taman indah-indah, dia berebut dengan taman itu. Kerana usaha atas benda. Tetapi bila usaha atas rohnya, roh akan bersatu. Tubuh manusia ini begitu juga bila diusaha atas rohnya, dia akan hidup dan jadi kuat. Tetapi bila tak diusahakan atas rohnya, rohnya dikeluarkan,
maka bila roh keluar, dia akan mutafarriqah. Ada roh, mata di tempat mata, telinga di tempat telinga, lidah di tempat lidah, mulut di tempat mulut, tangan di tempat tangan, kaki di tempat kaki. Tapi bila roh keluar, mata pergi ke lain, kaki pergi ke lain, kepala pergi ke lain, rambut pergi ke lain, perut pergi ke lain, semua anggota berpecah bila roh tidak ada. Maka untuk satukan manusia yang berasal dari tanah, perlukan pada harakah dan usaha, maka perlu usaha atas rohnya. Roh bagi manusia itu adalah agama. Bila agama ada dalam manusia, manusia akan bersatu. Bila agama ada dalam manusia, manusia akan jadi ada roh dan manusia akan jadi kuat. Maka kita kena usaha atas roh. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Maka roh itu duduk dalam perintah. Usaha atas roh adalah usaha atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Taala duduknya di dalam agama. Kepentingan kita kepada agama adalah kepentingan kita kepada sebagaimana jasad dengan air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan semua benda yang hidup dengan air. Kami jadikan semua benda yang hidup daripada air. Setiap yang hidup perlukan air. Dan Nabi SAW beritahu, "Masalu ma ba'asani Allahu minal ilmi wal huda kama sali rihin, kama sali ghaisin." Umpama perutusan aku ini yang Allah buat dengan petunjuk hidayat dan ilmu, dengan perumpamaan yang ada seperti hujan yang lebat. Maka amalan dan agama yang baginda bawa adalah air. Dan kita adalah manusia yang hidup perlukan air. Keperluan kita kepada agama adalah keperluan kita pada air. Sebagaimana jasad tidak boleh hidup tanpa air, jasad tidak boleh bertahan tanpa air, begitulah roh tak boleh hidup tanpa agama, roh tak boleh hidup tanpa siraman daripada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak kena usaha dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang kita nak berusaha supaya wujud dan ada dalam diri kita. Nak adakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, nak dapatkan cinta yang sejati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Bilakah cinta kita ini kepada Rasulullah terjawab? Bilakah cinta kita kepada Rasulullah SAW terbukti? Bila kita bahagiakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sidqul mahabbati fi salasati khisalin. Cinta sejati itu terbukti di dalam 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada kita, benarlah dakwaan kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 perkara ini tidak ada pada diri kita, kita masih lagi pura-pura dalam cinta itu. Cinta yang sejati kepada Rasulullah itu dalam 3 perkara. Pertama katanya, an yakhtara majlisa habibihi ala majlisi ghairih. Dia akan memilih majlis kekasihnya atas majlis yang lain. Ada takaza agama, ada jemaah datang, ada bayan hidayat, ada bayan tangguh, ada bayan, ada tazkirah, ada ta'lim, ada zikir, ada gas. Semua itu majlis Nabi SAW. Dalam masa yang sama ada majlis-majlis yang lain. Dia akan pilih majlis Nabi SAW. Dia tidak akan create sebarang alasan untuk tinggalkan majlis itu sebab cintanya kepada Rasul SAW. Dia akan pilih majlis Rasul SAW. Wa an yakhtara qawla habibihi ala qawli ghairih. Dia akan pilih perkataan kekasihnya atas perkataan orang lain. Apa ajaran baginda SAW? Apa sunnah baginda SAW? Apa yang baginda SAW sebut dan cakap? Itulah dia cakap. Itulah dia buat. Itulah dia amal. Walaupun perkara tersebut berlawanan dengan perkara yang ada di hadapan dia, berlawanan dengan kehendak semua orang yang ada di hadapan dia. Kerana cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Wa an yakhtara ridha habibi ala ridha ghairih. Dia akan pilih keredaan kekasihnya atas keredaan yang lain. Apa yang baginda redha, itulah yang dia pilih. Apa yang baginda tidak redha, itulah yang dia tinggalkan. Apa yang baginda redha hari ini? Ta'arat alayya a'malu ummati fi kulli Isnin wal Khamis. Amalan umatku dibentangkan di hadapanku setiap hari Isnin dan Khamis. Baginda akan tengok amalan kita setiap hari Isnin dan Khamis dipertontonkan di hadapan baginda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat gas hari Isnin, gaslah yang baginda tengok kita sedang melakukannya. Kalau kita sedang buat gas kat pasar malam hari Isnin, gas kat pasar malam lah yang baginda tengok kita pada hari itu.
Kalau kita buat amalan yang baginda suka, gembiralah baginda melihat kita. Kalau kita buat amalan yang baginda tidak suka, akan sedihlah baginda melihat kita. Kita nak baginda sedih atau gembira melihat kita, tuan-tuan. Kalau seandainya ditakdirkan, hari ini adalah hari Ahad. Hari ini hari Ahad. Besok hari Isnin, rakaman antara Jumaat, Sabtu dan Ahad akan ditunjukkan di depan baginda SAW. Mudah-mudahan hari Isnin nanti baginda tengok muka kita semua sedang muzakarah usia baginda di sini. Gembiralah baginda. Tetapi seramai ini yang sedang muzakarahkan usia baginda di sini, berapa ramai lagi di luar yang sedang buat majlis yang lain yang menduka citakan baginda SAW. Baginda akan sedih. Kesedihan baginda tidak berakhir dengan kewafatannya. Kerana baginda terus hidup di alam barzahnya. Dan baginda terus melihat dan menatap kejadian yang berlaku pada umat ini yang dirakamkan kepada baginda oleh Allah SWT. Baginda akan gembira dengan apa yang mengembirakannya di kait hayatnya. Bersedih dengan apa yang menyedihkannya di kait hayatnya. Gembirakanlah baginda kalau melihat umatnya pada ketika ini berada dalam keadaan jauh daripada agama Allah Ta'ala. Bergembirakanlah baginda kalau lihat dalam keadaan umatnya dalam keadaan ghaflah dan leka tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kalaupun tidak dapat nak mengembirakan baginda, setidak-tidaknya jangan kita jadi orang yang menambahkan kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak dapat bahagiakan baginda, setidak-tidaknya kita tidak menjadi umat yang menyusahkan perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala ar-ra'si wal 'ain nurun wal 'ainun nurun 'ala nur. Kalau kita dapat jadi orang yang sentiasa mengembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya baginda bila kita buat perkara yang baginda redha. Apa yang baginda redha, apa yang baginda suka adalah bila mana satu orang itu bawa kehidupan baginda dalam dirinya. Sediakan orang lain kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri 100% mati-matian usaha untuk amalkan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia juga usahakan orang lain bermati-matian untuk datang kepada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika ini dipertontonkan depan baginda dan ini yang kita buat, bahagialah baginda dengan kita. Jika selain daripada itu kita buat, baginda bagi tahu, ad-dunya malul liman la malalah. Dunia ini adalah harta untuk orang yang tidak ada harta baginya. Di akhirat tak ada harta. Ad-dunya baik darul liman la daralah. Tempat tinggal untuk orang yang tidak ada tempat tinggal baginya. Wa 'alaiha yajma'u man la aqla lah. Dan untuk tujuan dunia lah orang yang tidak ada akal menghimpunkan dunia. Orang yang menghimpunkan dunia untuk tujuan dunia. Orang yang tidak ada akal, kata Nabi SAW. Wa mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadun isbahu fil yam. Tidak adalah perbandingan dunia itu dengan akhirat, melainkan seolah-olah seperti seorang kamu meletakkan jarinya ke dalam lautan yang luas. Falyamdud bima yarja. Lihatlah sebanyak mana kembali di tangannya. Itulah perbandingan dunia yang ada di jarinya. Yang lain itu adalah akhirat. Aqbalatid dunya mudbiratun. Dunia ini datang tetapi semakin jauh. Aqbalatil akhiratu muqbiratun. Akhirat pula datang dan semakin hampir. Likulli wahidatin minhuma banun. Satu daripadanya mempunyai anak. Anak dunia pun ada, anak akhirat pun ada. Kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kamu semua anak-anak akhirat. Janganlah kamu semua jadi anak-anak dunia. Fa inna likulli ummin yatba'uha waladuha. Kerana setiap ibu itu akan mengikut anak-anaknya. Anak-anak akan ikut ibunya. Kalau kita anak akhirat, kita akan ikut jalan akhirat. Kalau kita anak dunia, kita akan ikut jalan dunia. Dan tidak ada dua dalam satu. Maka kita nak ikut jalan akhirat untuk bahagiakan Allah, untuk redha Allah Ta'ala, untuk bahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah gembira dan terubatnya baginda di saat baginda menangis dan sedih melihat keadaan umat baginda yang jauh meninggalkan agama. Tetapi di saat itu kita tiba-tiba seorang kita buat jaulah di kampung kita. Seorang kita buat usaha di masjid kita. Seorang kita buat usaha di mahallah kita. Kalau semua orang derhaka, tiba-tiba ada satu orang taat, itulah pengubat namanya. Kalau semua orang jauh, ada satu orang dekat, itulah pembahagia baginya. Dan beruntungnya orang itu yang berada di tempat tersebut. Dan kita usaha biar kita berada di situ, boleh insyaAllah. Kita usaha pergi ke hujung-hujung dunia.
untuk gembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak bersedih, menangis dan susah kerana kita, tuan-tuan. Daripada mula kita lahir, daripada mula kita dapat agama, kita tak pernah susah kerana agama. Kita dapat sembahyang dengan mudah, kita dapat puasa dengan mudah, kita dapat tunaikan haji dengan mudah. Tetapi kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi tawaf kat Baitullah, Baitullah itu telah jadi saksi tangisan dan air mata baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Baginda sembahyang di situ, baginda dicekik hampir terkeluar rohnya daripada jasad di depan Ka'batullah itu. Baginda dihina di situ, baginda dipukul di situ, baginda dihinjak di situ, baginda dikotori di situ, baginda disakiti di situ. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk siapa? Untuk yang disayanginya. Satu orang itu kalau kita mahu tahu siapa yang paling dia sayang, lihatlah di akhir hayatnya apa yang dia sebut. Satu orang itu kalau dia sayang kepada anaknya yang paling sulung, dia sebut nama anak yang paling sulung di saat lamhah terakhirnya, itu maknanya itulah anak yang paling dia sayang. Kalau dia sebut isterinya, maknanya isterinya yang paling dia sayang. Kalau dia sebut ibunya, maknanya ibulah yang paling dia sayang. Kalau dia sebut ayahnya, maknanya ayahlah yang paling dia sayang. Kalau dia sebut datuknya, maknanya datuklah yang paling dia sayang. Kalau dia sebut uangnya, maknanya uanglah yang paling dia sayang. Kalau dia sebut rumahnya, maknanya rumahlah yang paling dia sayang. Kalau dia sebut hartanya, maknanya hartalah yang paling dia sayang. Di saat terakhir, ketika dia mau meninggalkan dunia ini, apa yang paling dia sayang, itulah yang dia ingat dan dia sebut. Tetapi di saat terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam nak berangkat meninggalkan dunia ini, baginda sebut apa, tuan-tuan? Apa yang baginda sebut? Ummati, ummati. Baginda tak sebut Fatimah, Fatimah. Walhal Fatimah lah anak yang paling dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma qafila Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinata illa asra'a ila baiti Fatimata wa qabbalaha wa dhammaha. Tidaklah baginda pulang daripada sebarang safar, melainkan baginda masuk dalam Masjid Nabawi, sembahyang 2 rakaat, kemudian ke rumah Fatimah, dakap Fatimah dan kucup dahinya. Anak yang paling dia sayang. Cucu yang paling dia sayang, Al-Hasan dan Al-Husain. Paling sayang. Satu ketika baginda sembahyang asar, tiba-tiba abata'a alaina sujuda. Kata sahabat, baginda sujud lama, kami tunggu tak bangun-bangun. Kenapa tak bangun-bangun sujud lama? Rupa-rupanya Al-Husain berada di atas tengkuk Nabi SAW. Baginda tak sedia untuk bangun dari sujudnya kerana sayang pada cucu yang sedang berada di bahu baginda dalam keadaan sujud itu. Sayang. Al-Hasan baginda sayang. Ali baginda sayang. Abu Bakar bapa mertua dan sahabatnya. Sahibuhu fil ghar baginda sayang. Umar bapa mertua dan sahabatnya baginda sayang. Osman menantunya 2 kali baginda sayang. Talhah dan Zubair pengawal peribadinya baginda sayang. Abu Ubaidah bin Jarrah penjaga khazanahnya baginda sayang. Abu Hurairah penjaga riwayatnya baginda sayang. Ibnu Mas'ud faqihul ummah baginda sayang. Aisyah radhiyallahu ta'ala ummul mukminin baginda sayang. Begitu juga Bilal radhiyallahu ta'ala muazzin baginda sayang. Semua sahabat baginda sayang. Tetapi baginda tidak sebut mereka. Baginda sebut ummati, ummati. Ummati, ummati. Kita ini ummati. Kita ini yang baginda sayang. Dan bukti satu lagi yang baginda ini sangat sayang pada kita, tuan-tuan. Untuk kita kenal budi baginda ialah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, in talaqtum fi wafdin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah. Aku telah berangkat dalam satu rombongan di zaman jahiliyah pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta anakhna indal bab, hingga kami dudukkan unta kami di depan pintu rumah baginda. Orang Arab kalau letakkan unta depan pintu rumah, maknanya dia tidak ihtiram. Dia tidak hormat. Malah dia sebut katanya, wa ma fil ardi rajulun abghadu indana mimman nalidu alaihi. Tidak terdapat atas muka bumi ini seorang lelaki pun yang lebih kami benci daripada orang yang hendak kami temui itu. Hatta jalasna indahu, bila mana kami duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berbicara dengan baginda, Allah campakkan hidayat di hati kami. Wa ma kharajna illa wa fil ardi rajulun ma min rajulin ahabbu indana mimman kharajna anhu. Hinggalah bila mana kami keluar daripadanya, tidak ada lagi atas muka bumi ini manusia yang lebih kami cinta dan kasih selain daripada orang yang baru kami sebentar tinggalkannya.
Faqala rajulun minna, satu orang lelaki di kalangan kami telah berkata, Ya Rasulullah, halla tas'ala rabbaka mulkan ka mulki Sulaiman. Ya Rasulullah, kenapa Tuhan tidak minta dari Allah kerajaan seperti kerajaan Sulaiman alaihissalam? Bila lihat rumah baginda yang hanya selepas kepala berdiri, bila lihat rumah baginda yang hanya selepas kaki berbaring lebarnya, bila lihat rumah baginda hanya muat 4 buah kubur panjangnya, bila lihat rumah baginda yang pintunya hanya 4 hasta tingginya, 1 hasta setengah lebar pintunya, daun pintunya hanyalah kain tebal yang menutup hawa panas di musim panas, hawa sejuk di musim sejuk, maka dia tanya, kenapa tak minta kerajaan seperti kerajaan Sulaiman alaihissalam? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ketawa bila dengar soalan itu, dan baginda jawab, fala'allaka li sahibika afdalu indallahi min mulki Sulaiman. Barangkali sahabat kamu ini lebih mulia, lebih istimewa dari seluruh kerajaan Sulaiman alaihissalam. Untuk apa lagi minta seperti kerajaan Sulaiman? Kerajaan Sulaiman alaihissalam ada akhirnya, tetapi zat dan tubuh itu tidak ada akhirnya sampai bila-bila. Lebih afdal. Dan dia bagi tahu lagi, kalau aku mahu macam Sulaiman alaihissalam itu pun aku boleh dapat. Wallazi nafsi biyadih ma ba'athallahu nabiyyan illa a'tahu da'watan. Demi dia yang jiwaku di dalam kekuasaannya, Allah tidak pernah mengutuskan mana-mana nabi, melainkan Allah berikan kepadanya doa yang paling mustajab. Faminhum man da'a biha lid-dunya fa'u'tiha iyyaha. Ada di kalangan Nabi itu minta dengan doa tersebut akan dunia, mereka memperolehi dunia itu. Sebab itu Sulaiman AS dapat kerajaan yang tidak dapat ditandingi sebelum, sedang dan selepasnya. Dengan doa mustajab itu beliau minta. Begitu juga Daud AS dapat kerajaan yang tidak ditolak bandingnya dengan doa mustajab itu. Faminhum man da'a ala qaumihi asahu. Ada di kalangan Nabi-Nabi itu mendoakan kehancuran dan kebinasaan kepada kaumnya bila mana kaum itu menderhakainya. Nuh AS doa dengan doa mustajab ini kepada kaumnya. Kaumnya ditenggelamkan oleh Allah SWT. Lut AS doakan dengan doa ini. Kaumnya diterlangkupkan di dalam bumi oleh Allah SWT. Hud AS doakan dengan doa ini. Kaumnya dihancurkan oleh Allah SWT. Saleh AS doakan dengan doa ini. Maka Allah telah hancurkan juga kaumnya. Begitu juga Nabi Musa AS doa dengan doa ini. Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah oleh Allah Ta'ala dengan doa ini. Isa AS, Ibrahim AS, semuanya gunakan doa ini. Tetapi kata Nabi SAW, wa inni, aku juga ada doa itu. Doa mustajab yang istimewa itu aku juga ada. Kalau aku minta kerajaan seperti Sulaiman AS, aku akan memperolehinya. Kalau aku minta dengan Allah seluruh bukit-bukit di sekeliling Madinah ini jadi emas, semuanya akan jadi emas. Kalau aku minta dari Allah seluruh Saudi, seluruh bumi Hijaz yang kontang itu menjadi sungai dan kebun-kebun hijau yang subur, saya mengalir sungai dan kebun-kebun hijau yang subur akan tumbuh di sana. Tetapi kata Nabi SAW, inni ikhtaba'tuha anda rabbi syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Tetapi aku simpan doa istimewa itu, aku simpan doa mustajab itu sebagai syafaat untuk umat-umatku di hari kiamat nanti. Baginda tak gunakan doa itu, ngapa? Kerana sayang pada kita. Satu ketika baginda kucuk mulut Al-Husin radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Husin masih kecil, Al-Hasan radhiyallahu ta'ala ketika kecil, baginda kucuk mulut Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian baginda kata, inna bni haza sayusam. Cucu aku ini nanti akan diracun. Baginda kucuk leher Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan baginda kata, inna bni haza sayuqtal. Cucu aku ini pula nanti akan dipancung. Baginda bagi tahu pada Osman, ya Osman, innahum nazi'una libasaka fala tanza'. Wahai Osman, mereka nanti mahu melocotkan bajumu, tapi jangan kamu buka bajumu itu. Mereka mahu rampas daripada kamu, jangan berikan kekuasaan itu pada mereka. Baginda bagi tahu satu-satu. Tapi baginda tak doa pada Allah, ya Allah, jangan matikan Al-Hasan dengan diracun. Jangan matikan Al-Husain dengan dipancung. Kalau baginda mintalah dengan doa itu, nescaya Al-Hasan tidak diracun, Al-Husain tidak dipancung, Ali tidak dibunuh, Umar tidak ditikam, Osman tidak dilembing. Nescaya tidak berlaku semua ini. Tetapi baginda sudah diberitahu perkara tersebut, tidak minta daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana doa istimewa itu baginda simpan untuk kita. Sebab baginda sayang dengan kita.
Baginda kasihan dengan kita. Baginda kasihan dengan kita. Baginda sayang yang amat sayang pada kita. Baginda simpan ikhtaba'tu anda rabbi syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ini budi yang telah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penghujungnya untuk kita. Maka patutkah kalau kita jadi umat yang tidak membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Patutkah kalau kita jadi umat yang tidak bahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan lebih tidak patut lagi kalau kita jadi umat yang menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena bangun sambut takaza agama untuk mengubati penderitaan yang telah cukup panjang dan lama yang telah ditanggung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Siapa yang nak bangun untuk mengubati baginda sallallahu alaihi wasallam? Penderitaan yang begitu panjang, satu maraton penderitaan yang begitu panjang, ianya tidak berhenti dan habis dengan wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, namun terus dipersaksikan oleh baginda sehinggalah hari kiamat. Dan bila kiamat pun baginda belum lagi dapat rehat. Bila mana masuk ahli neraka ke dalam neraka, ahli syurga ke dalam syurga, Allah Ta'ala telah panggil maut, diletakkan maut antara syurga dan neraka. Yu'ta bil mauti kakabsin amlah, mana kematian akan dibawa dalam bentuk seekor kambing yang begitu sehat. Summa yuzbah bainan nari wal jannah, kemudian maut akan disembelih antara syurga dan neraka. Fala mauta ba'dal yaum, maka tidak ada lagi kematian selepas pada hari itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam lihat, ada tak lagi umat baginda di dalam neraka? Ya, ada. Baginda mohon pada Allah, ummati, ummati ya Allah. Setelah sekian baginda memohon agar mereka dilepaskan ketika melintasi sirat. Baginda lihat mereka yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Baginda rayu pada Allah Ta'ala dan bersujud pada Allah Ta'ala dalam tempoh yang Allah Maha tahu berapa lamanya. Dengan rayuan dan perkataan yang Allah Maha tahu apakah ungkapan-ungkapannya. Baginda menangis sujud sekian lama pada Allah. Sehinggalah Allah kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa'atu syaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mohonlah syafaat dariku. Syafaatmu akan diterima. Maka dikeluarkan berbondong-bondong umat baginda daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda lihat ada lagi umat baginda. Baginda sujud lagi, baginda menangis lagi, baginda rayu lagi pada Allah. Dalam tempoh yang Allah Maha tahu berapa lama, dengan ungkapan-ungkapan yang Allah sahaja tahu apakah isi kandungannya. Akhirnya Allah kata lagi pada baginda, ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa' tusyaffa'. Bangun, angkat kepalamu, berilah syafaat, pohonlah syafaat. Syafaatmu akan diterima. Dikeluarkan lagi. Akhirnya tidak tinggal melainkan mereka yang semua kufur pada Allah Ta'ala. Hatta satu orang lelaki yang paling akhir. Paling akhir. Seorang lelaki daripada Bani Juhainah. Dia minta pada Allah, rayu juga pada Allah. Allah keluarkan dia daripada neraka. Tetapi tak boleh pandang ke belakang, masih pandang ke neraka. Dia minta, ya Allah katanya, bagilah peluang pada aku. Allah tanya pada dia, kalau aku keluarkan pada kamu daripada api neraka ni, kamu janji tak minta yang lain? Aku janji, ya Allah, tak akan minta yang lain. Keluar je aku neraka cukup. Bila dah dia keluarkan pada neraka, dia berdiri depan neraka, dia pandang pada neraka, dia kata, ya Allah, walaupun aku dah keluar daripada neraka ni, tetapi bahang dan asapnya masih membakar muka aku. Dengan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah, aku pohon daripadamu, ya Allah, dan aku janji tak akan minta yang lain selain daripada ni. Engkau palingkanlah muka aku tengok ke depan. Maka Allah kata kepada dia, kamu tak minta yang lain? Tidak. Allah palingkan dia. Bila paling, dia nampak surga jauh di depan sana. Dia kata, ya Allah, janganlah jadikan aku orang paling rugi hari ini, ya Allah. Aku tak akan minta yang lain, ya Allah. Engkau bagilah aku dekat sikit, ya Allah. Allah kata, kamu tak minta yang lain? Tidak, ya Allah, demi kebesaranmu. Allah bagi dia dekat dengan syurga. Dia dekat dengan syurga, dia tengok gerbang syurga, dia dapat bau syurga. Dia kata, ya Allah, janganlah jadikan aku yang paling rugi pada hari ini. Dah tengok syurga, dah dapat bau syurga, tapi tak dapat masuk syurga. Kau bagilah aku masuk juga, ya Allah. Allah tanya lagi dia, adakah kamu tak akan minta yang lain? Tidak, ya Allah. Dengan kasih sayang Allah tanya pada dia. Allah kata, tak apa, masuklah kamu. Dia pun masuk. Bila masuk berdiri dalam syurga, dia kata, Masya Allah, semua orang ada syurga belaka. Semua orang dapat syurga belaka. Semua syurga dah ada tuan belaka. Tapi ya Allah, bagilah juga saya bahagian, ya Allah. Minta juga lagi dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, ambillah. Dia tanya, nak ambil yang mana, ya Allah? Semua dah ada tuan. Allah Ta'ala kata, kau bayangkanlah dalam kepala kamu. Itulah bahagian kamu. Apa yang pernah dia tengok ialah dunia. Sebab dia pernah duduk atas dunia. Dia pun bayang-bayang, ya Allah, saya nak sebesar dunia. Sebesar dunia. Baiklah kata Allah, untukmu 10 kali dunia.
Inilah orang yang paling akhir masuk surga 10 kali dunia. Maknanya tuan-tuan, untuk menyempurnakan hawa nafsu, untuk menyempurnakan keinginan, hanya akan sempurna kalau setiap orang daripada kita ada 10 kali dunia. Selama mana dunia ni kita kongsi dengan orang lain, selama itu tak cukup untuk kita. Dunia ni hanya cukup kalau 10 butir dunia milik kita seorang. Sebab itu Allah buat syurga paling kecil 10 kali dunia. Kerana itu je saiz yang boleh mencukupkan keinginan dan hawa nafsu. Tempat kita nak sempurnakan keinginan dan hawa nafsu kita ialah di akhirat, bukan di dunia. Dunia ni tempat kita mengisikannya dengan perjuangan dan pengorbanan untuk membuat bekalan yang sempurna, guna bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tingkatkan makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita buat usaha dan pengorbanan bagi menegakkan agama Allah Taala. Allah beri kepada kita kesempatan yang amat sedikit. Untuk umat Nuh alaihi salam, Allah bagi pada mereka 1000 tahun untuk usaha mengenali Allah Taala, untuk usaha sempurnakan bekalan buat jumpa Allah, untuk usaha tegakkan agama Allah atas muka bumi. Allah beri 1000 tahun. 1000 tahun itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, perbandingan dengan kehidupan akhirat hanyalah sehari. Untuk dapat ni semua Allah bagi pada umat Nuh AS sehari. Untuk umat Musa AS Allah beri kepada mereka 500 tahun, setengah hari untuk dapat perkara ni. Tapi untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah beri pada kita 2 minit setengah sahaja. 2 minit setengah untuk usaha dapat makrifat pada Allah. 2 minit setengah untuk usaha menyempurnakan bekalan buat jumpa Allah. 2 minit setengah untuk usaha tegakkan agama Allah. Dan sekarang dah habis. 2 minit setengah kita ada